Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar sidang penonton sekalian? Apa khabar ayah-ayah? Apa khabar ibu-ibu? Salam Ramadan Karim. Hari ini sedar tak sedar kita dah 26 Ramadan. Kita dengar lagu raya ke atau kita dah ready nak akhir Ramadan ni? Macam mana prosesi Al-Quran, tuan-tuan? Adakah Quran kita dah khatam? Geng-geng ngaji di masjid sana dah ready ni nak baca khatam Quran. Kalau ayah cek balik anak, macam mana Quran anak, salat anak, kita juga kena pastikan ayah bagaimana prestasi keluarga kita Ramadan nak habis ni 4 hari lagi ni, risau-risau di akhir Ramadan tak dapat apa-apa, kita takut. Itu yang Nabi kata, ramai di kalangan umatku yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya, hanya lapar dan dahaga. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam Majlis Ayah. Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada petang ini sangat penting. Ini semua ayah akan lalui fasa yang sama. Kita juga akan lalui fasa yang sama, iaitu sejarah silam ayah henti atau ulang. Sidang sekalian, fitrah manusia Allah ciptakan ada suka, duka, tangis, tawa. Inilah warna-warni dalam kehidupan. Kalau bercakap soal manusia, pastinya pengenangan silam ini kadang-kadang ada yang manis, ada yang pahit, dan juga ia mampu mengajar erti kehidupan supaya kita menjadi lebih baik. Tidak terlepas juga kalau bercakap soal ayah, kadang-kadang ayah ni dah lalui pengalaman yang macam-macam. Ada yang pernah hidup susah, ada yang biasa kena marah, ada yang hidupnya gejala-gejala sosial buat dulu. Tapi kalau boleh tak nak anak-anaknya berlaku apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Dan bila melihat keadaan itu, ayah pula rasakan bahawa jangan buat ini. Kalau buat ini disebabkan pengalaman ini terpaksa tertegas sangat dengan anak. Adakah betul modul itu? Dan kadang-kadang pula rasa tak naklah anak aku dah macam ni, aku rasa pasrah, biarlah, harap-harap anak aku takkan jadi macam aku. Betulkah tindakan itu pasrah saja? Baik, untuk itu pada petang ini kita akan bongkar satu persatu, kita akan kongsikan, kita akan bincangkan secara lumat apakah solusi Al-Quran panduan yang Allah bagi manusia surah Sajadah ayat yang ke-26, insya-Allah. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini, saya perkenalkan yang berbagi Ustaz Muhammad Amirul Safwan bin Muhammad Kamil. Beliau merupakan editor kanan penerbitan Al-Quran Karya Bistari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. 26 Ramadan, bagaimana prestasinya Ustaz? Allahu Akbar. Masih tertinggal 1 juzuk ni. Allahu Nak Akbar. kena qada ni. Okey, baik. Terima kasih Masya-Allah. Ustaz. Tahniah Ustaz. Baik Okey, so insya-Allah. saya perkenalkan qari kita pada petang ini, iaitu yang berbagi Ustaz Abdul Najih bin Marwan. Beliau merupakan Johan Qari Tilawah Peringkat Negeri Selangor pada tahun 2020. Apa khabar Ustaz Najih? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Apa khabar Ustaz? seadanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, seterusnya tanpa kita membuang masa, ayuh kita mulakan sesi pada petang ini. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran memandu menerusi surah Sajadah ayat yang ke-26. Untuk itu, Ustaz Najih dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Sadaqallahul Azim. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan.
sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengar, memperhatikan? Sebenarnya ayat ini secara umum dapat kita lihat bagaimana Allah tekankan perkataan sejarah dan petunjuk. Ini sangat penting. Inilah akan kita akan bincangkan kupas selama lebih kurang hampir 40 minit ini, dan untuk mengetahui lebih lanjut naratif perbincangan kita pada petang ini, kita akan lihat VT yang disediakan. Pasal saya daripada kecil lagi, saya Allah Ta'ala dah duga dah saya kan, menjadi seorang anak yatim. Sejak dilahirkan saya dah memang bergelar anak yatim lagi. Bagi anak yatim pula, bagi kanak-kanak pada zaman tu memang kita tak ada siapa boleh handle kita. Jadi kita memang jadi seorang yang sangat buah, yang kata sangat hebat. Tapi saya masih lagi nak menjaga nama baik keluarga. Saya tahu ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi sifat buah sebagai seorang anak tu tetap berlaku. Sebab apa? Saya tak ada penjaga. Saya cuma ada, saya banyak akan mendapat kasih ibu. Kasih seorang bapa. Nak menjadi contoh pada seorang bapa ni memang saya zero. Masa ni saya nak menghargai hubungan saya dan isteri saya. Sebab apa? Saya pun tak nak bila anak saya jadi macam saya. Bila hilang kasih sayang, kita menumpang dengan orang. Dia punya tahap tu sampai ke hari ni kita masih lagi terasa. Kita terasa bila kita menumpang orang. Jasa orang ni, jasa Allah lain dah. Jasa Allah kita cuma buat 5 waktu pun Allah dah cukup sayang dengan kita. Tapi jasa manusia ni, dia satu benda yang cukup dalam lah. Macam kita ni lah, pernah kita buat jasa dengan orang kan. Bila kita pernah buat jasa dengan orang, kita mesti ada terasa, alah, dia ni sekarang bila dah senang, mula lupa diri kan. Benda ayat-ayat macam tu yang saya nampak benda tu lah. Saya tak nak jadikan apa yang berlaku pada mak dengan ayah saya, benda tu berlaku pada saya sama isteri, agar anak-anak saya takkan jadi macam tu. Tu je. Benda apa yang berlaku pada saya hari ni, kita tak nak diorang pula jadi macam kita. Pasal kita dah nampak dah benda tu kan. Saya banyak mendidik anak-anak saya. Agama itu adalah nombor satu tiang lah. Tapi saya pegang pada satu yang baik. Kau buat benda yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kau. Itu saja. Saya tak nak diorang terlampau selesa dengan bapa aku wahid senario, semua orang kenal kan. Satu lagi benda yang kita terlampau yang selalu pesan kat diorang, kita kena ingat ada lagi orang lagi susah pada kita. Itu ya. Bila kita tengok orang lagi susah kat situ, kita kena belajar tengok orang lagi susah pada kita. Kat situlah jadi kekuatan. Pasal kita dah lalu. Macam saya dah lalu. Itu sebab saya tak heran dengan kehidupan hari ni kan. Tak kisah kehidupan hari ni, saya tak kerja pasal saya tahu kita pun orang susah kan. Dia punya jiwa dia tu kan masih terasa lagi tau. Walaupun kita senang kan, sampai tahap walaupun ada duit masih lagi sayang nak beli satu benda. Tak boleh lah. Benda ni kita dah terasa benda tu. Jadi saya nak anak saya, untuk generasi saya pula, itulah. Jangan selesa dan ingat ada yang lebih susah pada kita dan kena rasa susah jugalah. Pasal kadang sonok juga, kadang saya rasa bertuah dengan kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pada saya sebelum ni kan. Kalau saya fikir balik hari ni, baguslah. Dia jadi satu motivasi untuk diri saya, untuk saya hari ni dan akan datang, untuk insya-Allah untuk generasi saya nanti. Salam sekalian, tokoh ayah yang kita tampilkan menerusi VT tadi iaitu Encik Tuan Haji Abdul Wahid bin Muhammad ataupun yang dikenali dengan Wahid Senario. Apa yang dikongsikan oleh beliau, bagaimana pengalaman hidupnya yang anak yatim dalam keadaan susah, dan bila mana beliau membina keluarga, kerjaya, dan boleh dikatakan tak ada siapa ayah di dunia ini nak anaknya hidup susah. Dan pengalaman yang telah si ayah lalui, dan kalau boleh dia tak nak anak dia susah, dan
bahagia. Cuma menariknya perkongsian tadi adalah kita melihat orang susah, kita juga susah dan kita jangan ingat kita senang, ada lagi orang yang lebih susah. Baik, Ustaz Safwan, berdasarkan firman Allah surah As-Sajdah ayat yang ke-26 ini, kita nak kait dengan tajuk hari ini, sejarah silam ayah, henti atau ulang. Apakah mesej yang kita boleh kongsikan kepada penonton luar sana? Silakan Ustaz. Pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Hafiz selaku moderator, rakan yang bersama dengan kita yang alungkan tadi ayat-ayat Al-Quran, iaitu Ustaz Najih. Semoga Allah merahmati kita dengan ayat-ayat ini. Dan berbalik kepada soalan tadi Ustaz, sebenarnya kalau kita melihat kepada sirah ketika Usamah ibnu Zaid ibnu Al-Harithah ibnu Syarahil datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hasrat daripada pembesar-pembesar Bani Makhzumiyah. Ketika seorang wanita dalam kalangan kabilah mereka ini melakukan satu jenayah, mencuri, akhirnya ditangkap dan terbukti kesalahan, dibawa ke muka pengadilan, lalu dijatuhkan hukuman had, iaitu potong tangan. Lalu di kalangan kabilah ni rasa tidak puas hatilah, kerana kalaulah wanita ini dipotong tangannya, bukan hanya malu itu wanita sahaja, tetapi seluruh kabilah ini akan malu sampai akhir hayat. Lalu apa yang mereka lakukan adalah meminta agar baginda menukar hukuman tersebut kepada satu nilai yang lain sebagai denda, agar jangan dipotong tangan wanita tersebut. Maka dicarilah orang yang sepatutnya untuk menyampaikan hasrat ini, maka dipilih Usamah ibnu Zaid. Waktu itu Usamah masih kanak-kanak, masih budak. Lalu dia datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang telah dia dengar, sebagaimana yang telah disebutkan kepada beliau. Ketika baginda mendengar kisah ini, Nabi SAW menyebut, Innama ahlakal ladhina min qablikum. Sesungguhnya Allah telah pun binasakan orang-orang yang hidup terdahulu sebelum daripada kamu. Ketika mana idza saraqa fihimus syarifu taraku. Ada orang-orang yang mulia, mereka mencuri, kemudian mereka ditinggalkan tanpa ditegakkan hukuman. Wa idza saraqa fihimud dha'if fa aqama alaihi had. Tetapi orang-orang yang susah yang mencuri ini ditegakkan hukuman had. Di sini kita ingin melihat kepada ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberi hidayah kepada manusia dalam dua bentuk. Pertama yang kita katakan sebagai hidayah, kan yang kita sebut atau kita baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, yang benar, yang membawa kepada jalan Tuhan. Dan satu lagi yang disebut dengan taufiq. Taufiq, iaitulah tuntunan Allah bagi seseorang yang apabila setelah dia menerima hidayah untuk dia terus-menerus melakukan perbuatan baik, yang perbuatan itu mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini memberi analogi kepada kita, iaitu betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat kediaman mereka. Maksudnya mereka bukan pergi jauh, bukan berada di tempat yang baru, bukan berada di tempat yang asing, tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjuk kebesarannya di tempat yang dia sedang berada, di mana tempat itulah yang menjadi permainan dia bermula dari usia muda sampai ke usia tua. Kalau kita melihat kepada sirah yang lain, ketika mana bercerita tentang surah As-Sajdah ini cukup luar biasa. Yang mana Nabi SAW pernah pada satu ketika mengajarkan doa kepada seorang sahabat. Yang sahabat itu bertanya, apakah doa yang terbaik untuk diamalkan dalam kehidupan. Di antara banyak-banyaknya pesanan baginda itu, baginda menyebut Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kerana nanti Quran yang dibaca ini dengan penuh rasa hormat, sanjungan, dengan penuh kita mentadabburi ayat-ayat itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi pertolongan kepada kita. Maka apakah lagi nikmat kurniaan Allah yang perlu kita dustakan di sebalik apa yang kita dengar daripada ayat-ayat Tuhan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz, dua perkataan yang saya boleh simpulkan. Pertama adalah hidayah. Ya betul. Kan hidayah ni kena minta sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kan? Kemudian kita biasa dengar taufik wal hidayah. Masya Taufik ini adalah penunjuk Ya. yang akan menuntun supaya perjalanan hidayah itu dengan cantik. Dan Subhanallah. kalau inilah yang si ayah minta sesungguh dengan Allah, pengalaman lalu ini, ia akan menjadi satu model yang cantik untuk
diserahkan kepada anak supaya anak-anak inilah dua benda yang akan dipegang. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz, tadi kita cakap soal pengalaman. Pastinya ayah, saya juga ayah. Kan Ustaz juga ayah. Qari kita juga ayah. Dan ayah-ayah di luar sana juga telah mempunyai pengalaman yang pelbagai. Ya. Liku-likunya ada manis, pahit, gelap, terang dan pelbagai lagi. Dan kerisauannya adalah ada segelintir ayah-ayah ini merasakan bahawa aku pasrah. Ya. Biarlah apa yang berlaku ni, kalau boleh aku tak nak jadi. Dia hanya pasrah semata-mata. Sedangkan bagaimana pengalaman yang lalu ini harus diambil pengajaran supaya perkara yang buruk ini tak berlaku. Satu. Perkara yang cerah ini juga diteruskan oleh si anak. Silakan Ustaz. Kalau kita memandu kenderaan menuju ke satu tempat yang tidak pernah kita tuju, maka kita perlu melihat kepada maps ataupun melihat kepada peta lah kan. Dan kita akan beriman sungguh-sungguh dengan peta tu. Beriman Ustaz. Beriman sungguh-sungguh. Itu istilah saya dalam inverted comma lah. Okey. Maksudnya kita akan percaya betul-betul kerana tempat itu adalah tempat asing yang bukan biasa untuk kita. Bagi seorang ayah, dia seboleh mungkin, sebaik mungkin, walaupun dia bukan ustaz, bukan jiwa agama, bukan didikan sebagai orang soleh, sebagai contoh tanpa menyalahkan mana-mana pihak. Dia akan berhasrat anaknya menjadi anak yang terbaik. Kalaupun dia mempunyai legacy yang kurang baik, dia pasti akan mengimpikan agar anaknya ini mempunyai legacy yang baik. Contoh, kalaulah seorang ayah itu, istilah agak kasar adalah jahat dari sudut perlakuan, nakal dan sebagainya. Maka apa yang dia lakukan, paling tidak dia tak akan libatkan anak dia, isterinya, keluarga dan sebagainya. Kerana apa? Biarlah sisi pandangan buruk itu ditutupi, dihijab tanpa dilihat, berbanding anak melihat ayah ini sebagai orang soleh yang memberikan makanan, minuman, pakaian kepada keluarga, juga memberikan tempat tinggal sebagai tempat berteduh, dan seterusnya kasih sayang ketika mana seorang anak tu berada dalam ruang lingkup keluarga yang dikatakan dia boleh memanggil ayah, boleh memanggil abi, boleh memanggil baba dan sebagainya. Jadi kalau kita merujuk pada analogi yang awal tadi, ketika mana kita nak menuju ke tempat yang asing, kita menggunakan arah tuju dan kita yakin itulah yang akan menyampaikan kita, maka si ayah juga perlu yakin bahawa dalam apa keadaan dirinya sekalipun, kalau betul-betul dia inginkan perubahan, Allah akan bantu dan bimbing dia untuk menuju ke jalan yang benar. Wallahu a'lam. Subhanallah Ustaz. Maknanya Ustaz, yakin tu sangat penting. Betul. Kalau nak sungguh-sungguh, hidayah Allah dah bagi, taufik dah bagi, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu Teruskan lagi. perjalanan itu. Baik. Teruskan, kita akan rehat seketika dan pada pusingan pertama ni kita dah bincang. Taufik itu sangat penting, hidayah itu sangat penting, dan taufik hidayah dah dapat, ayah mesti yakin sungguh-sungguh bahawa kalau nak perubahan, Allah pasti akan bantu. Kita akan rehat seketika, kita akan bertemu sebentar lagi. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.
Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Saya kira dah minit-minit akhir nak buka puasa ni kan. Juadah dah standby, dah ready atas meja. Ajak anak-anak, ajak isteri, ajak ayah, jom sama-sama kita menonton majlis ayah ni. Pasti pelbagai 1001 manfaat yang kita boleh kongsikan insya-Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat kepada formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga di pelakat ini. Kalau kita dah bincang panjang tadi, kalau kita lihat perkara yang ketiga, qudwah hasanah. Inilah mesej yang sangat penting bila mana ayah ini menjadi role model bagaimana pengalaman yang beliau telah lalui, sama ada pahit, getir, manis dan sebagainya. Pastikan qudwah hasanah ini menjadi mesej utama. Sebab anak-anak ini ingin melihat contoh secara fizikal, walaupun hatinya telah bertaut dengan ayah, tapi bagaimana ayah mampu terjemahkan perilakunya setiap hari supaya anak hari-hari tengok, oh ayahku ini macam ni, ayahku baik. Dan inilah yang kita akan tampilkan akhirnya, formula akhlak itu dapat kita tampilkan supaya ayah menjadi pencorak dan pembentuk akhlak ahli keluarga serta menjadi role model bagi mereka hingga terbentuk jiwa yang merendah diri, tidak sombong dan jujur dalam setiap tindakan sekaligus membentuk jiwa yang bersifat ihsan. Inilah misi yang kita nak sampaikan ayah. Baik, terima kasih. Untuk itu, kita akan lihat lagi bagaimana Al-Quran memandu menerusi surah Yusuf ayat yang bermula ayat 110 hingga 111. Untuk itu, Ustaz Najib dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang kami yang kami kehendaki, dan seksaan kami tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang direka-reka tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya.
menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara sekalian, ayat ini sangat penting. Inilah kisah-kisah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya supaya yang paling penting untuk kita umat ini mengambil pengajaran. Bukan cerita yang direka-reka. Pastinya sejarah telah membuktikan bahawa inilah sepatutnya kita umat sebagai hamba Allah ambil sungguh-sungguh pengajaran untuk kita jadi lebih baik. Tak nak jadi umat-umat terus yang dibinasakan. Baik. Ustaz Najib, saya nak tanya pengalaman Ustaz Najib lah sebagai seorang ayah kan. Pengalaman kita dah baca pasal ayat kisah-kisah ni kan. Kadang-kadang bila perilaku anak-anak kita ni, yalah Alhamdulillah digunakan dua cahaya mata setakat inilah. Mudah-mudahan ada bertambah lagi. Dan kita bercakap pengalaman ayah ni, kadang-kadang tengok ayah, anak-anak aku ni macam lebih kurang je dulu kan. So kalau melihat situasi tu, macam mana Ustaz Najis ni mendepani supaya tak naklah anak aku jadi macam ini, supaya jadi lebih baik. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pada soalan tadi, bagaimana kita melihat pembesaran anak kita dan kita bandingkan dengan apa yang kita lalui kan Ustaz kan. Jadi saya lihat contohlah anak saya kan. Bila kita minta dia ke sekolah pagi tu kan. Dia bergantung kepada dia punya semangat dia. Kalau dia dari malam dia rasa dia nak pergi sekolah, kita gerak sekali dia terus bangun. Dia terus mandi apa semua. Tapi kalau dia ada rasa malam tadi, dia bagi tahu, dia kata habis tak nak sekolah. Pagi dia akan buat-buat bangun lambat tau. Okey. Jadi macam mana kita nak ni kan. Kalau kita dulu kan kita terbiasa dengan didikan yang agak keras kan. Ya, kalau saya lah sendiri kan, peribadi. Jadi saya lihat waktu kita kena dulu dengan ayah kita kan. Keras kan. Okay. Kita ada rasa kadang-kadang kenapa macam ni kan. Walaupun ia sesuatu yang baik, bila kita dah besar kita boleh fikir semula. Tapi saya lihat saya lebih tertarik kepada untuk menggabungkan kedua-duanya. Kita tak straight je. Tapi ada masa kita perlu berlembut. Kita tengok kepada anak-anak kita. Kita ni sebagai ibu ayah, kita faham anak kita peribadi dia macam mana yang ni. Ada yang boleh kita keras, dia tak ada apa-apa. Ada yang bila kita keras, dia lagi kan. Dia lagi memberontak. Jadi kita sendiri sebagai ibu ayah, kita faham peribadi anak-anak kita dan cara yang macam mana yang perlu kita gunakan. Kalau kita macam saya sendiri, saya rasa dulu terlalu keras. Kita kadang-kadang bawa terasa hati kan. Kita rasa kenapa kena begini kan. Tapi kita pun, adakah kita nak rasa anak kita boleh ke dia macam tu kan? Kita nak ke dia lalui perasaan yang sama macam kita lalui dulu kan. Tetapi jangan terlalu loose. Kita akan biarkan dia nanti. Ada ketegasan, tempat kita kena tegas, yang lembut kena berlembut. Itu. Terima kasih. Sebabnya ada give and take lah kan. Yeah. Kalau nak keras je, keraslah anak kita. Kalau nak lembut je, lepaslah dia. Kan, maknanya ada give and take lah. Ada setengah keadaan perlu tegas, ada setengah keadaan perlu lembut. Baik, terima kasih Ustaz Najib. Ustaz Safwan, ayat tadi cerita pasal qasas kan, kisah-kisah ini. Betul. Dan kita lihat semualah, termasuk saya lah sebagai ayah dan ayah di luar sana, kita cerita pasal kisah masa silam ni, ada yang pahit, manis, dan anak-anak juga hari ni kalau nak cerita rahsia sangat pun tak boleh, mereka akan tahu juga. Kan, ada setengah keadaan kita lihat situasi di mana bila mana anak-anak ni tahu yang mereka ni contohnya anak luar nikah dan rasa marah sangat apa tindakan yang telah dilakukan oleh ibu ayah mereka. Dan asbab itu anak menjadi berontak dan berantakan rumah tangga itu tidak harmoni. Yang dulu dia mungkin penuh kasih sayang, salam, cium peluk ibu dan ayah, tapi asbab kepada bila mana anak tahu kisah silamnya, kisah silam apa yang ayahnya telah lakukan, anak ini semakin jauh dan rasa ini salah ayah, ini salah ibu. Dan ayah pula rasa sangat sedih. Dan bagaimana Ustaz kita nak pandu ayah-ayah di luar sana bila menghadapi situasi ini? Apakah tindakan yang perlu mereka buat supaya jangan terus pasrah? Inilah tindakan yang Al-Quran bagi supaya mereka ini bersedia, supaya anak-anak ini dapat kembalikan keharmonian, kebahagiaan dalam rumah tangga. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Saya suka untuk mengawali dan memberi respon kepada soalan ini dengan sedikit kita mengimbau kepada sirah. Iaitu ketika mana dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ditolak di Taif secara keseluruhan. Sehingga ada doa yang baginda sebut, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Dan cara penolakan dakwah Nabi Allah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di Taif cukup luar biasa. Yang mana ada di kalangan orang-orang yang berada di sana mengeluarkan kata-kata yang begitu menggurus hati. Kan fahalla wajadallahu ahadan yursiluhu siwak. Adakah Allah sudah miskin dengan manusia sehingga Allah perlu lantik kamu menjadi nabi? Kan la umazziqanna astaral ka'bah law kana Allah qad arsalak. Kalau betul lah Muhammad kamu nabi, aku akan pergi ke Mekah, koyakkan kelambu Kaabah sebagai tanda protes, aku tak suka. Baik, berbalik kepada doa baginda itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Anak-anak memberontak, anak-anak marah, itu normal. Kerana untuk berhadapan dengan situasi ini, apatah lagi anak-anak juga ke sekolah, bermasyarakat. Lebih-lebih lagi kalau anak sudah pun meningkat usia remaja, dewasa, ke institusi pengajian tinggi, pastinya sedikit sebanyak tempias itu akan kena. Fitnah itu pun akan dirasai. Lalu sebagai ayah, waktu ayah melakukan perbuatan yang tidak baik, saya yakin ayah di luar sana waktu itu mereka bertarung antara keimanan dengan kehendak nafsu. Dan mungkin pada waktu itu disebabkan bimbingan, dorongan ataupun ruang lingkup kehidupan itu tidak membantu ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya atau selepasnya, maka itulah punca yang juga mendorong kepada perbuatan yang tidak baik. Lalu ketika mana si ayah sudah pun berada di landasan yang betul, telah pun dikembalikan semula berada di atas landasan yang benar, maka si ayah telah pun bertaubat, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, maka sudah pasti akan ada cabaran selepas daripada itu. Yang paling besar adalah penerimaan ahli keluarga, anak-anak, pasangan, isteri dan sebagainya, termasuk ayah dan ibu kita sekiranya mereka masih ada. Dan saranan saya secara peribadi, kita mengambil manfaat daripada apa yang baginda sebut, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka kerana mereka tidak mengetahui. Ya Allah, bantulah aku kerana mereka tidak mengetahui situasi aku pada waktu itu. Ada orang Ustaz, dia bukan contohlah terlibat dengan gejala yang tidak baik, dadah dan sebagainya. Ada orang terjebak tu kerana kawan. Ada orang memang dia sendiri secara tidak ada paksaan, ikut-ikutan dan sebagainya. Ada orang diperangkap. Menyebabkan apabila sudah berada di dalam perangkap itu, ingin keluar semula agak susah. Maka apa yang dilakukan, biarkan begitu, selagi mana tidak ada apa-apa masalah, maka diteruskan. Dan akhirnya musibah itu kena kepada si ayah dan dijatuhkan hukuman. Maka setelah itu, melalui perjalanan yang penuh liku-liku, onak dan duri, kisah silam yang cukup dahsyat, maka si ayah kembali dengan semangat yang baru. Cuma cabarannya adalah bagaimana penerimaan anak-anak. Maka si ayah ini jangan lupa untuk berdoa, sentiasa berdoa, meminta kepada Allah dengan penuh yakin. Kerana nanti sekiranya anak dan isteri atau keluarga boleh menerima, di situ nikmat yang terlalu besar. Ketika mana susahnya Allah ingin memberikan hidayah, bukan bermaksud Allah tidak mampu untuk memberi hidayah, tetapi hidayah itu cukup mahal kepada seseorang. Maka Allah ingin kita rasa bagaimana nikmat setelah hidayah itu diberikan, dan bagaimana nikmat ketika mana orang-orang ahli keluarga mempercayai kita semula sebagai seorang ayah. Wallahu a'lam. Subhanallah, maknanya Ustaz, dalam misi ini adalah misi perjuangan. Betul. Misi membentuk keluarga adalah misi yang sangat besar. Betul. Ini adalah misi untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya liku-liku onak duri ini adalah makanan. Kalau ayah ini kisah silamnya yang agak hitam, tetapi inilah masanya. Hidayah dah Allah bagi, jangan hilangkan hidayah itu. Taufik dah bagi, sungguh-sungguh minta tolong dengan Allah, doa sungguh-sungguh dengan Allah. Bila mana Nabi SAW doa tadi kan, ya Allah bagilah hidayah kepada kaumku tak tahu apa-apa. Kalau itulah method, kalau itulah falsafahnya, insya-Allah ayah akan berlapang dada. Baik Ustaz, tadi situasi ayah, ini situasi anak pula Ustaz. Kan kita terbalik pula. Baik. Anak bila tahu kisah Islam ni, kan anak terus lari rumah. Kita tak nak macam ini. Ini Ramadan Al-Mubarak ini, gunakan kesempatan ini. Saya yakin dan percaya anak-anak semua tengok depan TV, kan, semua tengok depan social media. Ini kita nak bagi tahu
Quran ada solusi. Kalau menghadapi situasi di mana ayah ibu kita yang masa silamnya sangat gelap dan kita adalah kena tempiasnya, apakah solusinya? InsyaAllah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Saya ketika anak, saya risau. Kan kalau anak di luar sana ni lari rumah, berontak, sehingga yang lebih dahsyat, tengking ibu dan ayah sekalipun Quran dah beritahu kan, fala taqul lahuma uff. Tapi Oh, bila situasi subhanallah. ini, anak hilang pertimbangan, apakah tindakan yang anak perlu buat segera? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Baik, dalam satu lembaran kertas yang putih, sekiranya ada satu noktah yang hitam, maka mata kita akan melihat kepada noktah yang hitam. Yang putih yang sangat besar, yang bersih itu kadang-kala menutupi kita dengan sebab satu kesilapan yang kecil. Anak seharusnya, selalunya Ustaz, kalau anak ni sudah pun matang sedikit dari sudut pemikiran dan boleh membezakan, menimbang tara di antara apa yang telah ayah lakukan dulu dengan apa yang ayah lakukan sekarang, maka suka untuk saya mengajak anak-anak dan diri saya, kita perlu melihat sisi positif yang ada pada ayah. Apa yang telah ayah korbankan untuk keluarga ini. Betapa besar jasanya. Saya suka kepada analogi satu lukisan di mana di tengah lautan yang terbentang luas ada sampan yang kecil. Di atas itu ada seorang ibu yang sedang mendukung anaknya. Maka orang akan berkata, di manakah ayah? Rupa-rupanya ayah sedang menjulang sampan tersebut. Kerana apa? Sampan itu sudah pun mungkinlah bocor dan sebagainya yang menyebabkan apabila air masuk maka akan tenggelam mereka semua. Di sebalik ibu yang sedang menjulang anak, kita lupa kepada ayah yang sedang mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan bahtera ataupun sampan itu tadi. Maka selalu kita akan melihat sisi ayah ini sangat kecil dari sudut sumbangannya kepada keluarga. Apatah lagi ditambah dengan kisah silam ayah. Maka anak sangat wajar untuk melihat sisi positif yang telah ayah lakukan. Bagaimana jasa, masa, tenaga, upaya, kudrat yang telah pun beliau curahkan untuk keluarga ini. Dan yang kedua, bagi anak yang suka ataupun cepat memberontak, selalunya dia perlu kepada belayan, dorongan, bimbingan. Dan anak yang seperti ini, mungkin di awal pemberontakan itu kerana tidak boleh menerima fakta atau kenyataan ayahnya sebegitu. Cuma hasil didikan, dorongan, bimbingan, termasuk doa ayah tadi dan juga ruang lingkup suasana positif, insya-Allah akan membantu lama kelamaan walaupun memakan masa, tapi insya-Allah anak boleh terima. Dan yang ketiga, selalunya anak yang lebih cerdik dari sudut IQ-nya ini, maka dia akan tahu dengan siapa ayah-ayahnya berkawan. Maka dia akan tanya kawan kepada ayah-ayah, macam mana ayah aku dulu? Apa yang telah dia buat? Dan peranan sahabat kepada ayah inilah yang sebenarnya ayah kamu itu baik. Dia orang soleh, cuma dia dulu mungkin tersasar dengan sebab rakan-rakannya dan sebagainya. Itu adalah membantu kepada keyakinan seorang anak. Dan insya Allah lama kelamaan anak itu boleh menerima ayah dengan penuh kasih sayang, insya Allah. Subhanallah. Kalau itulah permulaannya, kalau itulah pergerakannya, kalau Ya. itulah langkahnya, insya-Allah Allah Insya Allah. bantu dan kita semua bahagia insya-Allah. Amin, Baik ya Ustaz, Allah. kita dah sampai penghujungnya. Nasihat Ustaz kepada ayah yang di luar sana, ibu dan anak-anak di luar sana, mudah-mudahan kisah silam ini gelap atau cerah bukan isu dia. Ya, apa yang kita perlu persedia adalah tindakan seterusnya. Silakan. Ya, kita kalau bercita-cita menjadi yang terbaik, sudah pasti kita tidak mampu untuk mencapainya. Tetapi kita boleh berusaha ke arah yang lebih baik. Kalau kita sayang anak yang pertama, tidak pula kita membezakan sayang kita kepada anak kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau kita marah kepada anak, bukan bermaksud kita benci atau kita tidak suka. Tetapi marah dengan cara yang baik. Walaupun dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita punya perasaan tidak stabil. Dan emosi kita pun agak terganggu. Tambah-tambah dengan kerja, tanggungjawab, tugasan, amanah yang cukup besar seorang ayah pikul. Mungkin ayah juga perlu waktu yang baik ataupun kita istilahkan sebagai chill time lah untuk ayah. Yang mana dia melihat muhasabah dan sebagainya. Maka saranan saya kepada diri saya dan kita semua, kalaulah ada sisi pandangan anak yang tidak baik, maka puji dia dengan pujian yang baik kerana banyak lagi kebaikan untuk dia. Kalau si ayah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, tugas sebagai anak untuk mendoakan kepada si ayah
dan sebut kepada ayah kita, ayah, saya bangga menjadi anak ayah. Dan semoga saya berjumpa dengan ayah di syurga insya-Allah. Wallahu alam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, penutup yang sangat kemas cantik. Mudah-mudahan kita semua sentiasa terpandu dan dipandu dengan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya insya-Allah. Allah. Untuk itu Ustaz Najih jemput kita baca doa, mudah-mudahan Allah memberkati perbincangan kita pada petang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha wa jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma yatba'una shaqiyya wa la matrudan wa la mahruma. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil amin ya rabbal alamin. Ustaz Najih, Ustaz Safwan, terima kasih atas Sama-sama, Ustaz. sesi kita pada petang ini. Saya sekalian kita dah sampai penghujungnya. Suka saya ingatkan bahawa semua orang mempunyai pengalaman suka, duka, tawa dan pelbagai lagi. Ingat, ayah, ibu, sekalipun kita rasakan kita bukan terbaik, tapi tak salah dan mesti berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sekalipun tidak sempurna, usaha sungguh-sungguh untuk menjadi yang sempurna. Sebab yang maha sempurna adalah Allah SWT. Pastikan hidayah, taufik Allah bagi ini. Pegang sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh. Misi kita adalah yang paling penting, masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Oh